Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan bincang bab 4, subtopik 4.3, sektor pengurusan sisa dan air sisa. Okey, rujuk buku teks muka surat 60. Okey, pertama, apakah yang dimaksudkan dengan sisa? Okey, sisa merujuk kepada bahan buangan pepejal. Contoh sampah sarap lah. Okey, dan air sisa merujuk kepada bahan buangan jenis berbentuk cecair ataupun larutan. Tak kisahlah bahan kimia. Okey, sisa-sisa industri yang dimasukkan, yang dialirkan ke dalam sungai. Okey. Okey, dengan merujuk muka surat 60, telah diberi kepada kita 4 isu sosio-saintifik yang berkaitan dengan sektor pengurusan sisa dan air sisa. Isu ini adalah isu yang penting kerana sangat berkait rapat dengan aktiviti seharian kita. Okey, jom kita tengok 4 isu sosio-saintifik dalam sektor ini. Okay, yang pertama, pembuangan sisa makanan. Yang kedua, penggunaan kertas. Yang ketiga, isu pengurusan dan pemprosesan sisa pepejal. Dan yang keempat, pembuangan kumbahan, sisa kimia dan sampah ke dalam sungai. Okey, kalau tengok isu yang pertama, pembuangan sisa makanan ni, dia akan menyebabkan pencemaran alam sekitar. Kemudian yang kedua, penggunaan kertas juga boleh menyebabkan pertambahan sisa pepejal. Okey, seterusnya isu ketiga, pengurusan dan pemprosesan sisa pepejal. Okey, dia akan membebaskan gas rumah hijau, dan gas rumah hijau ni akan menyebabkan perubahan iklim dunia. Okey. Seterusnya, isu yang keempat, pembuangan kumbahan, sisa kimia dan sampah ke dalam sungai. Yang ni semua orang tahu, dia akan menyebabkan pelbagai masalah lah, seperti ekosistem sungai dan lautan terganggu, dan juga boleh menyebabkan pencemaran air. Okey, seterusnya kita beralih kepada aplikasi teknologi hijau dalam menangani isu sosio-saintifik sektor pengurusan sisa dan air sisa. Tadi kita dah ada 4 isu kan. Jadi sekarang kita tengok macam mana teknologi hijau ni boleh diaplikasikan untuk mengatasi, menangani, menyelesaikan isu tersebut. Okey. Okey. Aplikasi teknologi hijau yang pertama ialah pencegahan dan pengurangan. Okey, kamu rujuk buku teks. Dalam buku teks, kita disarankan supaya mengurangkan penggunaan kertas. Okey. Okey, kita juga disarankan supaya mengelakkan pembaziran makanan. Macam mana nak buat? Masak atau sediakan hidangan mengikut keperluan. Okey, saya bagi beberapa cadangan lain. Yang pertama, panjangkan jangka hayat produk. Contohnya tayar. Kita boleh gunakan sebagai hiasan, tanam pokok. Okey. Kemudian elakkan atau kurangkan penggunaan produk pakai buang. Okey, sebab dia hanya digunakan untuk jangka masa yang sekejap saja, kemudian dibuang. Atau kita juga boleh baiki barang yang rosak supaya kita tak perlu buang atau beli semula. Kemudian kita boleh reka atau hasilkan sesuatu produk yang tahan lama supaya boleh digunakan untuk satu tempoh yang lama. Okey, aplikasi teknologi hijau yang kedua ialah pengasingan dan kitar semula. Pihak kerajaan telah menggalakkan pengasingan sisa rumah sejak tahun 2015.
Melalui pengasingan ini, kita dapat mengurangkan pembuangan bahan kitar semula, di samping mengurangkan sisa pepejal di tapak pelupusan. Okey, yang ni semua orang tahu, kita ada tong sampah yang berlainan warna untuk berlainan material dia atau bahan dia. Kita ada tong sampah biru untuk kertas, tong sampah coklat untuk bahan kaca, tong sampah jingga atau oren untuk aluminium dan plastik. Okey, bila kita buang sampah atau bahan sisa mengikut warna-warna tong sampah, jadi kita akan memudahkan proses pengasingan dia nanti. Okey, ini saya tunjukkan gambar Sungai Pinang di Pulau Pinang. Antara gambar atas tu, Sungai Pinang antara sungai yang paling tinggi kadar pencemaran sampah di Malaysia. Tapi hari ini Sungai Pinang telah dibersihkan dan gambar bawah itu adalah Sungai Pinang hari ini. Okey, aplikasi teknologi hijau yang seterusnya ialah rawatan dan pemprosesan atau proses secara biologi. Proses rawatan biologi ke atas sisa pepejal membolehkan sisa-sisa tersebut diubah kepada bahan organik yang bermanfaat seperti baja organik. Okey, maksudnya kita ambil sisa-sisa pepejal tersebut dan kita jadikan dia baja organik. Okey, kita proses dan jadikan dia baja organik. Seterusnya, pemprosesan yang dijalankan kepada sisa pepejal juga mampu menjadikan sisa ini sebagai sumber utama dalam tenaga boleh baharu atau biojisim yang mampu menggantikan bahan api fosil sebagai bahan bakar. Apa yang buku teks sarankan tadi ialah kita boleh proses sisa pepejal supaya menjadi bahan organik bermanfaat atau menjana tenaga biojisim. Apakah tenaga biojisim ni? Biojisim ialah bahan organik daripada haiwan dan tumbuhan. Jadi, pembakaran bahan organik ataupun pembakaran haiwan dan tumbuhan yang telah mati ini boleh kita jana tenaga biojisim. Untuk sisa yang tak boleh dikitar, apa kita boleh buat? Okey, kita boleh hantar ke pusat rawatan sisa pepejal. Ada dua jenis rawatan untuk sisa pepejal yang tidak boleh dikitar ni. Yang pertama, guna insinerator. Yang kedua, kaedah pengomposan. Insinerator ialah teknologi yang digunakan untuk membakar sisa pepejal. Ini adalah contoh insinerator. Ini ada beberapa jenis insinerator: multiple chamber, modular stuff air, open pit type, conical type, gasification process. Kebaikan penggunaan insinerator menjimatkan kos, mengurangkan kandungan sisa, penggunaan sisa, keselamatan, lebih selamat, boleh menghasilkan tenaga dan kestabilan bahan buangan. Pengomposan ialah apa yang kita bincangkan tadi. Kita tukarkan sisa pepejal menjadi bahan organik seperti baja. Aplikasi yang keempat ialah 5R ataupun refuse, reduce, reuse, recycle and recovery, atau dalam bahasa Melayu tolak, kurang, guna semula, kitar semula dan pemulihan. Untuk refuse atau tolak, kita perlu elak membeli atau menerima barang yang tidak diperlukan.
Okey. Kemudian nombor 2, reduce atau kurangkan. Kurangkan penggunaan dan sisa yang dihasilkan. Yang ketiga, recover, guna semula. Guna sisa yang dihasilkan untuk menjana tenaga. Yang keempat, reuse. Okey. Recover dapat semula, reuse guna semula. Guna semula barang tanpa perlu beli barang baru. Dan yang kelima, recycle, kitar semula. Okey. Okey. Amalkan 5R iaitu refuse, reduce, reuse, recovery dan recycle. Okey. Refuse ialah tolak. Reduce ialah kurang. Reuse guna semula. Kemudian recovery, pemulihan. Dan seterusnya recycle, kitar semula. Okey. Akhir sekali saya nak bincang kenapa pengurusan sisa penting. Yang pertama, mengelakkan timbunan sisa. Kalau sisa bertimbun, dia mencacatkan pemandangan. Okey. Persekitaran cantik dan bersih. Kemudian boleh tarik pelancong. Dan boleh majukan ekonomi. Tiada gas berbahaya dibebaskan. Tiada pencemaran udara dan bau. Kesihatan terjamin. Okey, itu saja untuk subtopik kita hari ini tentang isu sisa dan air sisa. Subtopik 4.3, sektor pengurusan sisa dan air sisa. Sekian, Assalamualaikum.